Senyumku, tawaku, mesraku, menyembunyikan 1001 keresahan dan ketakutan berpanjangan yang hanya aku sahaja tahu. Saya dah tak boleh menjalani kehidupan sebagaimana orang normal yang lain. Saya tak boleh nak jaga anak, saya tak boleh nak masak, saya tak boleh kemas rumah, saya tak boleh serai baju, saya tak boleh buat apa-apa kerja sebagai seorang isteri atau seorang ibu. Anxiety disorder merupakan satu gangguan mental yang melibatkan seseorang individu mengalami keresahan ataupun ketakutan yang berpanjangan. So, anxiety disorder ni merupakan satu kumpulan ataupun kategori penyakit mental yang mana di bawahnya mempunyai jenis-jenis anxiety. Kita sebut sebagai generalized anxiety disorder, panic disorder, social anxiety disorder dan macam-macam lagi. Pesakit anxiety disorder biasanya dia mengalami kerisauan, takut nak mati. Kadang-kadang dia rasa kalau ada perkara tak kena dengan badan dia rasa macam dia mengalami critical illness. Kadang-kadang individu yang mengalami anxiety ni dia mengalami serangan panik. Ada juga yang mengalami sesak nafas konsisten, kadang-kadang dia short breath. Ada juga yang dia rasa kebas satu badan. Ada yang tak selera makan, ada yang tak boleh nak tidur malam. Sakit kepala, masalah penghadaman dan macam-macam lagi lah. Sebenarnya saya dah mengalami gejala anxiety disorder ni masa zaman remaja. Waktu tu saya belajar di Kuala Lumpur sekitar tahun 2005-2006. Jadi waktu tu bila saya mengalami keadaan simptom-simptom anxiety, saya just buat rawatan alternatif je lah. Tapi keadaan tu berulang semula pada tahun 2013. So dia berlaku selepas saya mengalami masalah kandungan. Saya pregnant masa tu 4 bulan dan doktor check saya mengalami mula pregnancy. So doktor nasihatkan untuk saya buat proses DNC untuk buang janin yang tak jadi tu. Dan selepas prosedur tu lah saya mengalami gejala-gejala anxiety macam sesak nafas. Lepas tu saya sentiasa berada dalam ketakutan. Saya tak boleh nak jaga anak, saya tak boleh nak masak, saya tak boleh kemas rumah, saya tak boleh serai baju, saya tak boleh buat apa-apa kerja sebagai seorang isteri atau seorang ibu. Saya selalu ponteng kerja, kadang-kadang masuk lambat. Bila saya dah masuk, saya boleh tiba-tiba keluar, saya menghilangkan diri, saya dah tak normal. So bila dalam keadaan macam tu, saya rasa saya perlu untuk mendapatkan rawatan. Dan waktu itulah saya pergi jumpa doktor. Sebenarnya ada 2-3 doktor yang saya pergi untuk saya dapatkan diagnosis yang tepat dan akhirnya doktor sahkan yang saya mengalami anxiety disorder dan perlu mendapatkan rawatan psikiatrik. Penyakit anxiety disorder ni kalau nak dikatakan zaman-zaman saya dulu kita orang tak pernah dengar pun. Tapi lately ni sebab ramai yang netizen kongsi viral menceritakan tentang penyakit ni para doktor. Jadi sejak itu saya mula mengetahuilah apa sebenarnya penyakit anxiety disorder yang rumusnya saya boleh katakan macam satu perasaan sentiasa dalam kecemasan. Mula-mula saya memang tak tahulah kakak saya kena anxiety disorder. Tapi yang saya ingat dia ada masalah pregnancy. And then doktor nasihatkan dia untuk menjalani proses DNC. Jadi sejak itu saya perasan yang dia banyaklah minta saya teman dia kat rumah. So saya macam ada masa saya free tu saya teman je lah dia kan. Tapi agak kerap kali lah benda ni berlaku kan. Sampailah pada satu masa saya bertanya pada dia, apa keadaan kau sebenarnya ni? Kenapa kau selalu ajak aku teman? Sebelum ni macam tak pernah lah macam ni kan. So barulah dia menceritakan kondisi dia pada masa itu. Dia menghadapi penyakit anxiety disorder. Saya dapat tahu bila dia menelefon saya dan dia menceritakan keadaan dia. Bila dia telefon saya tu, dekat situ baru saya mula tahulah apa yang dia alami. Jadi saya cubalah untuk memahami dan sokong dia kan. Kalau ada masa free saya teman dia kat rumah apa semua untuk mengelakkan dia rasa takut tau. Mengelakkan dia rasa takut keseorangan diri. Lepas tu dia sesak nafas. Yelah apa-apa jadi
sorang-sorang dekat rumah, kita pun risau kan sebagai adik kan. Pada hari biasa, saya akan telefon sebab saya bekerja di Johor dan saya akan telefon dia, tanya keadaan dia bagaimana. Dan apabila tiba hujung minggu je, boleh katakan hampir setiap minggu, saya akan naik ke KL, berjumpa dengan dia, bersama-sama dengan dia lah memberi sokongan moral untuk supaya anxiety disorder ni tidak rasa terbeban dan dapat dikurangkan. Di sepanjang proses pemulihan saya daripada anxiety disorder ni, antara cabaran terbesar yang saya alami waktu tu adalah menerima berita kematian suami saya. Waktu tu dia terlibat dalam kemalangan jalan raya, dan itulah antara perkara yang saya rasa sukar untuk terima, sebab dalam keadaan saya ditimpa dengan pelbagai ujian, saya perlu menjalani proses DNC, kandungan terpaksa digugurkan, saya mengalami anxiety disorder. So bila dalam keadaan saya dah nak bangkit, saya dah nampak sedikit perkembangan kesihatan saya, waktu itulah saya terima berita kematian suami, dan dia agak-agak memberi satu tekanan lah dalam diri saya waktu tu. Terima satu panggilan, kakak saya call, dia mengatakan suami dia meninggal akibat kemalangan jalan raya. So masa tu pada saya itu memang satu cabaran terbesar lah bagi dia. Tiba-tiba dapat satu berita yang sangat terkejut kan, kematian suami. Pada malam tu juga dia ambil saya kat rumah untuk minta tolong saya drivekan ke Keluang tau. Saya temankan juga sebab saya risaukan dia drive seorang-seorang ke Keluang jauh tu kan, dalam keadaan sedih apa semua, so agak risiko untuk kakak saya. Okay, sejak tu saya tengok akak saya dia tak menunjukkan yang dia lemah tau. Mungkin dia dah faham tentang anxiety disorder, dia dah tahu apa yang dia alami. Jadi dia kata, aku tak boleh down, aku tak boleh terukkan diri aku disebabkan ini, aku perlu kuat. Sebab aku ada anak yang perlu aku besarkan, aku ada tanggungjawab yang lain. Cuma apabila saya mengenangkan yang saya masih ada tanggungjawab yang besar, anak saya masih ada depan mata saya dan memerlukan perhatian saya, waktu itulah saya rasa saya tak boleh untuk turning back. Saya perlu melihat ke depan dan saya perlu bangkit dan teruskan juga proses pemulihan saya waktu itu. Selepas doktor diagnose saya mengalami anxiety disorder, saya tidak bergantung kepada ubat yang doktor berikan. Saya rawat keempat-empat elemen dalam diri saya. Itu dari segi jasad saya tadi, tubuh badan saya aktifkan diri saya balik, bersenam dan jaga pemakanan semula. Dari segi fikiran tu, saya ajar diri saya untuk fikir benda yang baik-baik. Dari segi emosi tu, saya ajar diri saya untuk merasai perasaan syukur yang lebih supaya saya rasa tenang, supaya saya rasa happy. Dari segi kerohanian tu pula, saya lebih dekatkan diri dengan Tuhan. So itu jalan yang saya gunakan dalam proses pemulihan saya. Di samping saya ajar diri saya untuk reda dan terima keadaan ni and surrender. So antara langkah pertama yang saya buat waktu tu adalah saya join community anxiety disorder dalam Facebook. Dan waktu itulah start situlah saya berkembang. Saya menulis dalam page saya tentang anxiety disorder. Saya organize talk program, lepas tu bengkel, dan saya juga menghasilkan buku saya sendiri iaitu Kembali Kesedaran, yang mana buku inilah menceritakan tentang pengalaman hidup saya, bagaimana saya mengalami anxiety disorder saya, sebab saya dah tahu apa punca saya, dan kemudian bagaimana saya merawat diri saya pulihkan diri saya. So semuanya pengalaman-pengalaman tu saya dah bukukan dalam naskah ni. So inilah antara perkara yang saya cuba beri sumbangan kepada masyarakat. Berdasarkan pengalaman saya sendirilah, faktor terbesar yang membuatkan seorang individu tu boleh pulih adalah sebenarnya daripada diri dia sendiri. Kita sendiri yang kena rawat dan pulihkan diri kita, ubah diri kita, ubah cara hidup kita untuk kita nak dapat balik kita punya kesihatan tubuh badan. Kalau anda rasa anda mengalami satu gejala-gejala yang jarang atau tidak biasa berlaku pada diri, rujuklah pada doktor kan, tanya nasihat doktor apa yang berlaku pada diri anda, ataupun luahkan pada ahli keluarga atau kawan-kawan.
Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya orang di sekeliling kita pun memainkan peranan, terutamanya ahli keluarga. Yang paling penting adalah memahami keadaan individu anxiety disorder tu sedang mengalami satu keadaan di mana dia mengalami gangguan tingkah laku. Jadi waktu itulah ahli keluarga sepatutnya memahami dan tidak terus memberi tekanan. Jadi langkah keduanya pula, elakkan diri daripada berkurung. Selalu keluar mencari teman-teman ataupun create new hobby. Buatlah satu perkara yang anda suka supaya ia dapat distract mind daripada anda mengalami simptom-simptom anxiety disorder ini. Jika mengalami keadaan yang terlalu kritikal, makin serius, barulah kita boleh mendapatkan rawatan klinikal ataupun berjumpa dengan pakar-pakar tertentu untuk mendapatkan khidmat nasihat tentang anxiety disorder ni, bagaimana untuk mengatasi dengan cara yang betul. Dan kepada masyarakat di luar sana, jangan kita kata mengecam, jangan kita terlalu kata menyalahkan individu yang mengalami anxiety atau penyakit mental ni, kita anggap dia sebenarnya tak dekat dengan Tuhan. Tak. Okey, tapi kita lebih perlu untuk memahami mereka dan sekurang-kurangnya menjadi pendengar pada masalah mereka. So, kehidupan saya lebih baik dan lebih baiklah. Saya sambung belajar di peringkat sarjana dalam educational psychology di UTM. So, lain-lain saya masih lagi bekerja sebagai penjawat awam dan teruskan kehidupan saya, membesarkan anak dan menikmati kehidupan saya seadanya lah. Kehidupan ini merupakan sebuah pengembaraan. Hiduplah aku dalam bersahaja. Dan jalanilah ia bersama sifat-sifat ketuhanan dan kemanusiaan.